Okey, kita masuk lagi soalan yang berikutnya. Soalan apa? Esei lah kan. Soalan ni soalan lama lah. 2005 lama sangat dah ni kan. Tapi boleh digunakan lagi untuk kamu lah menjawab soalan ni. Konsep fizik tak ubah sangat lah kan. Sebab cikgu tengok kadang-kadang silibus yang lama-lama tu pun check time cikgu belajar pun masih ada lagi. Ada belajar, benda ni sama je kan. Tak ada apa sangat lah. Cuma ubah sikit-sikit je kan. Okey, kita tengok sini kan. Raja menunjukkan satu pantai bagi satu kampung nelayan. Tak apalah ni kan. Mungkin terkujur ni maksudnya angin kuat lah, ombak kuat lah kan. Saiz ombak lebih besar. Dia kata bila apa, musim terkujur tu saiz ombak yang besar. Saiz ombak ni merujuk pada apa sebenarnya? Ombak ni apa, merujuk pada apa sebenarnya? Ya? Panjang gelombang. Panjang gelombang betul lah besar tapi kurang tepat je. Apa merujuk pada apa sebenarnya? Ombak tu tinggi ke rendah? Tinggi. Ombak tinggi merujuk pada apa? Ombak yang tinggi. Apa tu? Ombak tinggi merujuk apa? Tak ada, tak ada celah ni. Kita anggap tak ada celah. Mana tahu itu celah tu kita yang buat. Faham Apa tu? Ombak besar ni merujuk pada apa? Tak ingat Merujuk pada amplitude yang besar. Kalau ombak tu tinggi maksudnya amplitude tu tinggi. Boleh Amplitude tinggi Pada tahun gelombang ini menghakis pantai meruntuhkan jeti merosakkan budaya. Itu juga bila ombak tu tinggi dia akan menghakiskan. Jadi pantai tu habis terhakis. Jadi untuk mengatasi daripada kita buat tembok supaya berlaku pembelauan pembelauan. Okey, untuk menolakkan kerasan serupa yang berulang pada masa depan, nelayan bercadang untuk membina benteng. Itu juga tembok tu. Membina benteng, memindahkan jeti tempat yang baru. Maksudnya dia pindahkan jeti tempat yang lebih selamat lah. Maksudnya ombak yang tinggi rendah. Ya, kat jeti si ombak yang rendah. Buat cadangan saya tentang cara membantu nelayan itu mengatasi masalah mereka. Anda menggunakan pengetahuan tentang pantulan. Pantulan berlaku. Pantulan maksudnya dia langgar tembok ni dia akan patah balik. Dia kan. Dan ni dianggap sebagai pemantul cembung ke cekung? Cekung. Pemantul cekung. Boleh faham? Dan ini dianggap sebagai pemantul cembung. Sebab ombak datang daripada sini. Betul tak? Dia langgar ni bentuk cekung, pantai. Ini bentuk ni bentuk cembung. Ni tanjung. Ini panggil teluk ataupun pantai. Ini panggil tanjung. Bentuk ni. Boleh faham ke Okey. Pembiasan. Pembiasan berlaku tak dalam kes ni? Berlaku. Maksudnya air daripada kawasan dalam pergi ke kawasan yang semakin cetek. Tu dah. Tu. Okey, lagi satu pembelauan. Berlaku tak kalau ni? Berlaku bila kita buat benteng. Kalau kita buat benteng tak adalah pembelauan tu. Jadi kamu buat benteng dekat depan ni, kamu halang supaya pantai ni tidak mudah terhakis. Dan bot jeti kita letak dekat sini. Kawasan ni. Okey. Reka bentuk struktur benteng. Reka bentuk macam mana kita nak? Reka bentuk ni merujuk pada bentuk dia macam mana. Nak bentuk celah sempit ke ada. Dia macam tu. Ataupun kamu nak buat bentuk dia daripada mana, daripada bawah macam mana, tebal lebih tebal ke, atas lebih nipis ke, atau macam mana kan. Jadi nanti kamu tengok lokasi yang nak bina, kat mana kita nak bina dia? Teluk ataupun tanjung? Teluk atau tanjung kamu rasa? Kamu nak bina kat sini? Kat sini ke dekat sini kamu nak bina? Ni kat dekat teluk ke tanjung? Ni tanjung Ni tanjung. Ni tanjung. Ataupun kamu nak bina dekat teluk. Mana satu kamu nak bina jeti tu? Teluk. Teluk kawasan ni kita dah tutup. Jadi halangan dia dah selamat. Okey jadi bina di teluk lah. Lokasi jeti. Okey. Saiz ataupun tenaga gelombang. Ni maksudnya kita nak kurangkan saiz
gelombang tu. Saiz merujuk kepada apa? Saiz gelombang tu, ketinggian dia. Ketinggian adalah amplitude. Okey, bila amplitude tu dapat dikurangkan, tenaga tenaga kurang ke rendah? Ya, bila amplitude rendah, tenaga pun rendah. Tapi soalan ni macam soalan sekarang. Dia mana buat style ni soalan ni. Dia tak bagi maklumat banyak, suruh kamu fikir sendiri. Apa nak maklumat dia bagi sikit je. Itu yang dia susah tu. Sebelum markah. Sebab apa cikgu suka buat soalan ni? Sebab markah dia banyak. Jadi banyak, bila cikgu buat ni banyak pelajar dapat dibantulah. Okey, ni soalan mencipta walaupun aras tinggi mencipta tapi masih boleh bawa lah. Okey Okey, yang pertama dia kata reka bentuk benteng. Reka bentuk benteng yang kita pilih, nak reka bentuk apa? Celah tu boleh. Kamu cerita reka bentuk, ada bagilah reka bentuk, maksudnya dekat bawah tebal, yang kat atas nipis. Itu seperti macam empangan. Kenapa bawah nak tebal, atas nipis? Atas nipis. Atas nipis dia macam ni. Kenapa nak macam tu? Kamu rasa? Bawah dia tebal, kat atas dia nipis. Kenapa? Kenapa buat sama je semua? Kenapa? Tak ingat Sebab semakin dalam, tekanan semakin tinggi. Bila tinggi kan? Jadi bila tekanan tinggi, kawasan bawah kena kuat. Sebab dapat mengatasi tekanan yang tinggi. Kawasan atas tekanan rendah, jadi tak apalah. Kan? Itu maksud cikgu kan. Jadi dalam kes ini kita kata dia kena condong ataupun bercerun pun boleh. Kata bercerun, condong, ataupun masa dia condong kan boleh juga berlaku apa? Kawasan dalam ke kawasan cetek. Betul tak? Sebab dia bentuk macam tu kan. Jadi dia akan bergerak kawasan dalam ke kawasan cetek cara beransur-ansur. Jadi kamu tengok ada dua benda yang kamu tengok sini kan. Kamu jawab tenaga dapat berkurang ataupun kedalaman berkurang. Kedalaman berkurang ataupun kamu jawab dapat mengatasi tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi. Kalau kamu tak tahu nak cakap, kamu lukis bentuk benteng. Kamu lukis bentuk benteng. Ini bentuk benteng. Okey, gambar air lukis. Dapat markah juga. Ada macam tu. Fizik dia macam tu kan. Tak payah nak sebut perkataan tu pun tak apa. Kita tak tahu nak cakap. Macam mana? Tahu bentuk macam ni, lukis bentuk tu. Okey, yang kedua permukaan benteng. Ni udah bentuk kan. Permukaan benteng, kalau kata permukaan ni merujuk pada kawasan yang licin ataupun kawasan yang tidak sekata. Mana satu kamu pilih? Ya, bagus, tidak sekata. Yalah, tidak sekata ataupun kita kata tidak rata kan, kasar kan. Jadi permukaan tadi benteng yang condong, kedalaman berkurang, permukaan benteng kan. Permukaan benteng kamu kata tidak rata ataupun kasar pun boleh, permukaan kasar. Tujuannya untuk apa? Mengurangkan gesiran kan, kan? Kurangkan gesiran kan, pantulan kan. Mengurangkan pantulan. Gesiran ni boleh ke mengurangkan gesiran? Kasar menambah gesiran kalau ikut kan. Tapi sebenarnya dalam kes ni dia mengurangkan pantulan. Biasanya langgar tu dia tak pantul balik. Dia macam ni kan. Tak pantul lah kan. Mengurangkan pantulan. Dia macam serak je kat situ kan. Okey, cikgu teruskan. Ni mengurangkan pantulan. Ni dalam konteks pantulan. Konsep pantulan. Lokasi jeti nak letak kat mana? Ya, kita pilih di kawasan Teluk. Kenapa pilih kawasan Teluk? Tak pilih di Tanjung. Di Teluk tu. Tu cikgu tunjuk tu. Kenapa di Teluk? Kenapa tu? Di Teluk. Bagus. Amplitude rendah di Teluk mempunyai ombak yang kecil ataupun amplitude rendah. Ataupun dalam bahasa lain, Teluk lebih tenang.
Ni senang. Jawapannya senang jawapan dia. Teluk lebih tenang. Masa terima kan, kawasan tenang. Oh, tak tulis ni susah. Dia macam ada tu. Tenang. Susah tulis situ. Dia ada apa pen kan. Okey, itu teluk. Jadi kita jawab sini. Design dengan struktur kan. Benteng iaitu benteng condong. Ni alasan dia. Permukaan benteng. Lepas tu kita pergi pada lokasi. Yang kedua dah. Nampak? Lokasi jeti. Okey, yang berikutnya. Saiz ni. Ke ada jawab lagi? Reka bentuk benteng. Masih lagi reka bentuk benteng lah. Cikgu tak habis lagi. Ada lagi satu lagi kan. Reka bentuk benteng. Ni kita kata apa? Celah tadi apa? Celah. Bukaan kecil. Buat benteng yang mempunyai bukaan yang kecil. Tadi condong. Ada bukaan kecil. Tujuannya apa? Mengurangkan? Kuat sikit? Panjang gelombang tak kurang sebab ni pantulan. Sorry, pantulan. Dia pembelawan. Pembelawan tak berlaku panjang gelombang. Apa tak? Yang berlaku hanya apa? Biasa ingat tadi juga. Saiz gelombang. Jangan jawab saiz sebab saiz umum sangat. Saiz menuju apa tadi? Amplitude. Jawab amplitude. Amplitude gelombang akan berkurang. Kalau dia bagi umum je, kau jangan sebut umum. Jawab macam tu jawab je. Pembelawan berlaku. Kau boleh pembelawan berlaku. Kurangkan amplitude. Ataupun pembelawan maksudnya penyebaran gelombang. Gelombang lebih tersebar. Dia panggil lebih tersebar kan. Bila tersebar, gelombang amplitude dia semakin berkurang Itu maksudnya kan. Maksudnya reka bentuk ada 3 kan. Jadi reka bentuk pertama, kedua dan permukaan ni pun dia anggap sebagai reka bentuk juga. Ada bawah lokasi. Ada berapa banyak kan. Okey, yang berikutnya baru kita cerita tentang saiz tenaga ni kan. Ketinggian masih reka bentuk ni. Ketinggian benteng. Benteng tinggi macam mana? Benteng yang tinggi. Apa tujuan dia? Ketinggian benteng. Tinggi, kamu rasa apa kalau tinggi? Kalau kamu buat rumah tinggi-tinggi pun. Kamu orang kaya, kamu kaya kan. Kamu tengok ramai dekat luar tu ramai penyamun ni. Jadi kamu buat pagar buat rendah ke pagar tinggi? Mesti pagar tinggi. Apa tujuan dia? Supaya pencuri tak dapat masuk lah kan. Jadi kalau buat benteng tinggi tu dalam tu apa? Dalam benteng ni, dalam air. Supaya air tak dapat cecah lah, atau melimpah ataupun banjir ke apa, melimpah ke jeti. Air tidak melimpah ke jeti kan. Itu tujuan dia. Kita buat benteng tinggi supaya air tidak melimpah ke jeti lah. Air tidak melimpah atau melepasi lah jeti. Boleh kan? Okey, tengok lagi ni ketinggian yang okey tu je lah dia punya ni. Jadi banyak pada reka bentuk. Cuma saiz dan tenaga ni telah diceritakan dalam alasan. Nampak tak tenaga ni alasan ni. Pembelawan ni kan. Ini masuk sekali. Jadi benda ni kadang-kadang memang susah kan. Kadang-kadang cikgu suruh student cikgu hafal. Hafal. Contoh macam ni. Kalau condong terus dapat kedalaman berkurang. Atau kamu kata tadi apa? Tekanan bertambah di bahagian bawah. Boleh kan? Dapat mengatakan. Dan itu permukaan benteng tidak rata. Kurangkan pantulan. Nampak? Senang ya. Lokasi jeti teluk lebih tenang ataupun amplitude yang rendah. Itu pun boleh lah. Lokasi. Lagi satu. Reka bentuk benteng bukaan kecil. Kurangkan amplitude juga. Ini kurang amplitude. Ini pun kamu jawab boleh kurangkan amplitude juga. Okey. Ketinggian tinggi tidak melimpah. Itu saja. Kerana jawapan tu nampak macam common. Biasa je kan. Tapi bukan jawapan cikgu kata jawapan ni boleh terima. Kadang-kadang ada jawapan-jawapan yang lain pun boleh terima juga. Dia berdasarkan pemahaman lah. Nanti dia akan bagi skema. Apa possible answer yang boleh terima lah. Jadi kalau kamu dah hafal cepat. Terus otak tu ada skema. Terus masuk situ kan. Okey, itulah macam ni markah lah kan. Dia diberi markah dia. Okey kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat markah 10. Dan jawab dalam bentuk jadual ni lah. Cikgu dah terang banyak kali dah kan. Okey, tak apa masalah ni. Okey, cikgu nak stop sekejap. Sekejap ya.